Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Juliana. Saya Wan Alim Haikal bin Walukman merupakan salah satu ahli kepada kumpulan kami yang akan menerangkan tentang langkah mengurangkan risiko menjadi mangsa bencana alam di negara kita. Pertama-tama kalinya saya akan menerangkan tentang definisi ataupun maksud kepada bencana alam. Bencana alam merupakan kesan buruk ataupun kejadian yang disebabkan oleh alam semula jadi ataupun aktiviti manusia. Contohnya banjir, gempa bumi, tanah runtuh, taufan ataupun aktiviti manusia. Bencana alam ini sering menyebabkan keadaan manusia menjadi darurat sehingga menyebabkan kerugian kewangan dan struktur. Malah juga boleh sehinggakan menyebabkan kematian. Oleh yang demikian, bersamaan dengan tajuk kita iaitu langkah mengurangkan risiko menjadi mangsa bencana alam, saya akan menerangkan tentang persediaan menghadapi bencana alam ini iaitu banjir. Persediaan menghadapi banjir terbahagi kepada 3 iaitu sebelum banjir, semasa banjir dan selepas banjir. Berikut merupakan tips-tips persediaan sebelum banjir. Antaranya ialah yang pertama, kita mestilah meletakkan atau memastikan barang-barangan berharga seperti perabot, barangan dapur, barangan elektrik ataupun dokumen-dokumen penting berada dalam keadaan yang selamat, iaitu diletakkan di atas tempat yang paling tinggi di dalam rumah ataupun letakkan di dalam bekas yang kalis air. Yang kedua, simpan air ataupun makanan yang bersih bagi kegunaan kita semasanya. Bagi persediaan kita yang kedua iaitu persediaan semasa banjir. Persediaan semasa banjir adalah seperti berikut iaitu yang pertama, jangan hampiri kawasan yang terdedah daripada tiang elektrik kerana dikuatiri akan terkena renjatan elektrik. Yang kedua, elakkan menyentuh barangan elektrik ataupun barangan-barangan yang mengalir arus elektrik di kawasan tersebut. Yang ketiga, sentiasa awasi kanak-kanak ataupun anak kecil daripada bermain di kawasan banjir bagi memastikan keselamatan mereka berada dalam keadaan yang selamat. Sekali, bagi bahagian yang ketiga dalam persediaan menghadapi banjir iaitu persediaan selepas banjir. Persediaan selepas banjir ialah yang pertama, kita mestilah elakkan diri daripada masuk ke rumah kediaman kita tanpa memakai kasut kerana dikuatiri akan terkena objek yang tajam. Yang kedua, periksa kerosakan yang berlaku di dalam rumah kita kerana boleh mendatangkan bahaya kepada kita apabila masuk tanpa meriksa dahulu. Dan itu sahaja daripada saya mengupas tentang persediaan menghadapi banjir. Saya serahkan kepada Eka untuk mengulaskan lebih lanjut mengenai langkah mengurangkan risiko menjadi mangsa bencana alam. Sekian, terima kasih. Selain itu, mangsa bencana alam perlu peka dengan amaran awal. Amaran awal adalah elemen penting dalam mengurangkan risiko bencana. Ia dapat mencegah kehilangan nyawa dan mengurangkan impak bencana terhadap ekonomi dan harta benda. Bagi memastikan keberkesanan sistem amaran awal, komuniti yang berada di kawasan bencana perlu dilibatkan secara aktif. Dalam pada itu, masyarakat maupun orang awam perlulah cakna dan peka dengan sistem amaran awal kerana sistem amaran awal adalah siren yang digunakan untuk memberi amaran awal kepada penduduk setempat terhadap kemungkinan berlakunya bencana, kecemasan
maupun krisis peperangan. Dengan adanya sistem ini, penduduk mempunyai tempoh masa yang mencukupi untuk mengambil tindakan yang sewajarnya dalam menyelamatkan keluarga dan harta benda. Masyarakat perlu juga peka dengan hebahan maklumat mengenai bencana alam yang akan ditimpa melalui media massa sama ada elektronik ataupun bercetak. Misalnya, wadah media massa yang popular dalam kalangan rakyat seperti televisyen dan radio dapat menyampaikan mesej dengan segera tentang bencana alam yang akan melanda negara kita dalam sekelip mata. Hal ini demikian kerana masyarakat akan lebih berwaspada dan bersedia untuk menghadapi bencana alam serta samping itu, masyarakat juga perlu peka dan cakna terhadap penyediaan kemudahan pendidikan dan kesedaran orang awam mengenai risiko bencana, penyebaran pesanan, dan amaran yang secara efektif yang telah diusulkan kerajaan. Contohnya antara langkah drastik yang telah dilakukan kerajaan adalah Rangka Kejar Hukum. Pada bulan Januari 2005, Persidangan Dunia mengenai pengurangan bencana bersetuju menerima resolusi Rangka Kejar Hukum untuk tindakan 2005 hingga 2015, iaitu membangun ketahanan negara dan komuniti terhadap bencana. Ini termasuk rujukan jelas kepada pentingnya amaran awal dan menumpukan pembangunan sebuah sistem amaran awal yang bertumpu kepada kepentingan orang ramai, atau lebih tepat lagi sistem amaran yang tepat dan mudah dipahami oleh mereka yang hidup dalam risiko bencana, termasuk bimbingan mengenai tindakan yang harus diambil apabila amaran dikeluarkan. Percutian merupakan satu perkara yang digemari oleh semua orang. Namun begitu, terdapat segelintir mereka yang kurang cakna untuk mengambil kira dalam melakukan persediaan sebelum pergi bercuti. Tahukah anda, kebanyakan percutian dirancang selalunya akan berakhir apabila berlaku kejadian di luar kawalan, seperti adanya bencana alam. Oleh itu, pada perkongsian kali ini saya akan berkongsi tips dan cadangan berkaitan meramal cuaca dan menentukan lokasi percutian anda. Meramal cuaca sebelum memulakan percutian merupakan elemen penting dalam persediaan awal. Jika anda merancang untuk melakukan percutian dalam negara, anda harus mengetahui jenis cuaca yang ada di Malaysia. Antaranya ialah angin monsun barat daya yang selalunya berlaku pada bulan Mei ke bulan September, angin monsun timur laut yang selalunya bermula dari bulan November ke bulan Mac. Manakala jika anda merancang percutian ke luar negara, terdapat beberapa negara yang mengalami 4 musim, iaitu musim bunga, musim luruh, musim sejuk dan musim panas. Perkara yang menjadi kebimbangan adalah kebanyakan percutian dirancang semasa cuaca berada pada angin monsun timur laut. Hal ini kerana pada penghujung tahun merupakan cuti sekolah. Dalam pada itu, cuaca angin monsun timur laut boleh membawa taburan hujan lebat dan mengakibatkan berlakunya bencana alam seperti banjir dan tanah runtuh. Oleh itu, ada beberapa tips dan cadangan yang saya boleh kongsikan. Pertama, mendapatkan ramalan cuaca dengan melakukan carian Map Malaysia, atau anda boleh mengimbas QR code dengan mengunjungi website ini. Anda boleh mendapatkan ramalan cuaca dari peringkat negeri, daerah sehinggalah di bandar. Kedua, anda juga boleh mendapatkan ramalan cuaca dunia dengan memuat turun aplikasi ramalan cuaca seperti AccuWeather atau aplikasi Rain Alam, di mana apps ini hanya memfokuskan kepada cuaca hujan sahaja. Faktor lokasi juga harus diambil kira sebelum melakukan percutian. Pemilihan lokasi percutian juga sebenarnya ada kaitan dengan faktor cuaca. Amat tidak digalakkan memilih lokasi percutian yang berisiko seperti di kawasan berbukit ataupun di tepi sungai, terutamanya semasa cuaca tidak menentu. Anda seharusnya mengurangkan risiko menjadi mangsa bencana alam agar tidak sudah terhantuk baru tergadah. Di sini saya akan kongsikan beberapa cadangan. Antaranya ialah, jika anda masih ingin meneruskan percutian,
Walaupun cuaca tidak menentu, anda boleh mengubah lokasi percutian ke tempat yang kurang berisiko. Antara contohnya ialah pusat membeli belah, Petrosains, KLCC, taman tema bersama ahli keluarga. Kedua, sediakan payung sebelum hujan. Itulah peribahasa yang sesuai menggambarkan perkongsian pada kali ini. Kesimpulannya, persiapan awal ini adalah sangat penting bagi mengurangkan risiko dan menyelamatkan nyawa anda. Itu sahaja daripada saya dan selamat menikmati percutian anda. Baiklah, seterusnya adalah berkaitan dengan tindakan yang harus diambil sekiranya berlaku bencana alam. Antaranya adalah memastikan sistem aliran air di kawasan perumahan sentiasa dalam keadaan yang baik. Secara umumnya, mengetahui kejadian bencana alam seperti banjir berpunca daripada sistem aliran yang tidak diselenggara atau diselia oleh pihak pengurusan maupun penduduk di kawasan berkenaan. Dengan taburan hujan pada skala ataupun kuantiti yang tinggi, aliran yang tidak berfungsi dengan sempurna ini mengakibatkan limpahan air ke kawasan yang beraltitude rendah. Seterusnya, mengakibatkan seluruh kawasan ini ditenggelami air. Keadaan ini menjadi semakin keruh apabila kadar penyusutan air di air banjir berada pada kadar yang sangat rendah, iaitu di bawah 3,650 ml per kaki jika sistem pengaliran itu tidak dipulihkan dengan kadar yang segera. Oleh itu, bagi memastikan situasi ini tidak berlaku, lebih-lebih lagi semasa musim banjir di negara ini, setiap pihak, terutamanya penduduk di kawasan perumahan, perlulah memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan sistem aliran ini berfungsi dan berada dalam keadaan yang baik. Antara perkara yang boleh dilakukan bagi menyelenggara sistem aliran air ini adalah pemeriksaan berkala terhadap saluran limpa utama di kawasan perumahan. Saluran limpa utama ini perlu diperiksa sekurang-kurangnya 3 bulan sekali. Jika terdapat halangan seperti timbunan sampah ataupun timbunan semak samun, maka perlulah tindakan pembersihan dilakukan dengan kadar yang segera. Selain itu, saluran limpa pembahagi seperti longkang, parit dan sebagainya perlu mempunyai tapisan sisa pepejal yang berada dalam keadaan yang bersih. Oleh itu, setiap anggota penduduk perlulah sentiasa membersihkan tapisan pepejal ini sekurang-kurangnya 2 kali sebulan. Dengan adanya tapisan pepejal yang bersih ini, sisa buangan, sampah dan sebagainya tidak akan memasuki saluran limpa utama yang seterusnya akan terkumpul dan menyebabkan halangan terhadap aliran air. Kesimpulannya, setiap penduduk perlulah memainkan peranan dalam memastikan sistem aliran ini terus diselenggara agar sistem aliran ini dapat berfungsi dengan baik. Hal ini adalah untuk menjadikan benteng utama jika limpahan air dari kawasan yang beraltitude tinggi mengalir ke kawasan perumahan yang beraltitude rendah. Walaupun berlakunya limpahan air tersebut, dengan adanya sistem pengaliran yang sempurna ini dapat menyalurkan semula air yang berlebihan tersebut ke kawasan takungan seperti tasik dan sebagainya.